Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, an rajulin min bani Su'ataqa, qultu li Aisyah, akhbirini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, awama taqra'ul Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام. فقالت عائشة فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada seorang laki-laki daripada Bani Su'ah, kata dia, aku tanya Aisyah, aku kata kepada Aisyah, akhbirini an khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhbirini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang laki-laki jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata dekat Aisyah, cuba cerita kepada aku tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 11 Rabiul Awal, esok hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempena dengan memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, cuba kita tengok beberapa hadis yang menceritakan tentang akhlak Nabi. Tentu tak usah banyak, tuan.
Kalau sekali Maulid Nabi, kita ambil satu akhlak Nabi, cukup. Pasal banyak-banyak cerita. Satu Maulid Nabi, kita ambil satu akhlak Nabi. Nak sampai ke umur kita malam ni, kalau kita buat macam ni daripada dulu, nak sampai ke umur kita malam ni, kita ni baik tak kira dah. Tapi macam itulah kita. Berapa kali sambut Maulid Nabi, berapa kali dengar ceramah, berapa kita duduk lebu kita. Cuba kita tengok satu hadis malam ni. Satu laki-laki daripada Bani Su'ah, dia mai jumpa Aisyah. Dia kata dekat Aisyah, dia kata, cerita mai dekat aku tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata balik dekat dia, awama taqra'ul Quran. Aisyah kata, hang tak baca Quran ke? Pasal apa? Pasal dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya bagi engkau ya Rasulullah akhlak yang sangat agung. Kalau cerita pasal akhlak Nabi, pasal perangai Nabi, tak ada siapa boleh lawan. Sebab akhlak Nabi itu sangat azim, sangat besar, sangat agung. Nabi ni manusia sempurna, itu maksud dia. Kalau kamu tanya aku tentang akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran, akhlak dia Quran. Apa yang tulis dalam Quran tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak Nabi itu khuluqin azim, akhlak dia cukup hebat. Waqalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia nak cerita satu daripada banyak-banyak akhlak Nabi ini. Aisyah nak cerita satu. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi. Aisyah kata, aku nak cerita satu peristiwa. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada sama dengan sahabat-sahabat dia. Fa sana'tu lahu ta'aman. Aisyah kata, maka aku pun buat satu makanan nak bagi Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi makan. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, duduk sembang, duduk apa. Aisyah kata, aku pun buat satu makan nak pergi jamu Nabi dengan sahabat Nabi. Wa sana'at lahu Hafsah ta'aman. Aisyah kata, tanpa pengetahuan aku, madu aku ataupun salah seorang lagi daripada isteri Nabi, nama dia Hafsah. Hafsah pun buat makan juga. Tentang kalau kita pergi Madinah hari ini, Raudhah itu masjid Nabi asal. Balik kiri itu makam Nabi. Makam Nabi itu, liang kubur Nabi itu dulu katil Nabi di situ. Hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat tak tahu nak buat keputusan Nabi ini nak simpan di mana. Masing-masing sahabat pakai duk tanya, pakai duk bersembang, pakai duk bincang, ni Nabi ni nak simpan di mana? Nak simpan di Baqi', perkuburan penduduk Madinah ke? Atau nak balik Mekah ke? Tanah tumpah darah Nabi ke? Kalau kata nak simpan di Madinah, di Baqi' ke, di mana, dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq beritahu, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, Nabi kata, Nabi-Nabi apabila mati disimpan di tempat mati dia. Abu Bakar kata. Maka semua orang setuju, maka digenjak tempat tidur Nabi itu, firash dia panggil, tilam Nabi tidur tu digenjak, tempat Nabi tidur tu dikorek liang, dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di situ. Belakang dari tempat Nabi dikebumikan itu asalnya ialah hujrah ataupun bilik Aisyah. Belakang tu betul-betul tu bilik isteri-isteri Nabi. Maka kita baca Quran surah Al-Hujurat, itu menceritakan tentang hujrah-hujrah, menceritakan tentang bilik-bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apabila Nabi menerima tetamu, Aisyah pun masak juga untuk nak jamu Nabi dengan tetamu Nabi. Hafsah pun sebelah tu aja. Hafsah pun masak juga untuk nak jamu Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi. Qalat, kata Aisyah, fasabaqatni Hafsah. Aisyah kata, tapi Hafsah ni dia masak cepat, masakan dia siap dulu. Maka apabila masakan dia siap dulu, dia pergi hilang dulu. Faqultu lil jariyah intaliqi fa'akfi'i qas'ataha. Aisyah radhiyallahu anha bila tengok macam tu, dia pun masak, tengok Hafsah pun masak, tengok masakan Hafsah siap dulu, tengok Hafsah pergi jamu dulu, dia sudah main tak syok. Maka kata Aisyah kepada jariah dia, kepada khadam perempuan dia ni, dia kata intaliqi. Dia kata hampir turut tu Hafsah buat keluar nak hilang Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi, hampir sama dia kata. Fa'akfi'i qas'ataha, hampir bagi tumpah makanan dalam pinggan dia, makan. Aisyah ni tuan-tuan menikah dengan Nabi umur 7 tahun, duduk sekali dengan Nabi umur 9 tahun. Bukan jahat, perangai kebudak-budakan tu ada ke dia. Hadis ni bukan nak cerita Aisyah jahat, jangan salah faham. Dia nak cerita perangai kebudak-budakan yang ada ke Aisyah ni. Tuan-tuan pernah dengar fitnatul ifki, cerita tentang bagaimana Aisyah kena fitnah. Dia ikut rombongan dengan Nabi. Bila Nabi berhenti singgah di satu tempat, kebetulan Aisyah nak pergi buang air. Lepas buang air, dia main-main balik, tengok rombongan tinggal dia. Pasal apa? Tanpa mereka sedar, Aisyah turun tadi pergi buang air, mereka tak sedar, mereka ingat Aisyah ada dalam tu dalam bangsai kecil ada belakang unta tu, mereka ingat Aisyah ada. Maka mereka jalan. Hamba Allah ni main-main, tak ada orang tinggal dia dah. Dalam hadis Bukhari cerita apa? Bila dia main-main tengok rombongan dah tinggal dia, teriak dia ni. Dia duduk sambil teriak, menunjuk kata perangai kebudak-budakan. Sehinggalah Safwan yang memang diarahkan oleh Nabi untuk ikut jejak di belakang ni. Pasal apa? Kalau ada apa-apa tertinggal, Safwan akan kutip untuk nak bawa balik ke Madinah. Tengok-tengok Aisyah tertinggal. Bukan tertinggal barang, bukan tertinggal, Aisyah tertinggal. Maka Safwan pun bawa Aisyah bawa balik. Aisyah ni atas keldai dia tuntun bawa balik. Bila sampai di sempadan Madinah, munafik tengok, petik jari mereka ni. Oh, mereka kata cantik. Ini senjata yang paling ampuh kita lingkupkan Muhammad dengan cerita ni. Cerita kata bini dia sudah buat tak elok dengan satu orang lelaki, nama dia Safwan. Mana boleh balik dua orang macam ni tanpa ada siapa bersama dengan dua mereka. Fitnah ni dia panggil fitnatul ifki. Nak ceritanya apa? Aisyah ni kena tinggal teriak. Malam ni pula hadis cerita apa? Nabi, sahabat-sahabat mai berkunjung di rumah, ada tetamu, maka dia pun masak nak bagi makan Nabi dengan sahabat. Tak dan dia siap, Hafsah punya masakan siap. Hafsah pergi hidang dulu. Dia tengok-tengok, dia kata dekat jariah dia. Dia kata intaliqi, hang pisak, dia kata no, depa dulu nak hidang dah. Fa'akfihi qas'ataha, hang pi tempuh pinggan dia bagi tumpah bah. Dia kata begitu. Falahiqatha, budak jariah ni pun bos suruh, bos. Aisyah bos dia. Bos suruh, dia pun bangkit pergi. وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bila dia sampai, Hafsah ni tengah duk nak hidang makanan tu. Hafsah ni tengah duk nak letak makanan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atha fankasarat al-qas'ah. Hamba jariah ni pun dia rempuh Hafsah. Jatuh bukan setakat makanan tu aja bertabur. Al-qas'ah, pinggan, piring tu pecah. Sudah jadi macam tu. Wantashara ta'am, makanan bertabung habis. Jatuh piring tu, makanan bertabung habis. Qalat, kata Aisyah. Duk teropong tengok daripada jauh.
Cantik, saya kata. Memang dia ni boleh naik gaji. Tapi langgar bukan setakat tumpah, pecah piring tu. Oh, dia kata cantik. Aisyah lepas pada tu, bila dia makin dewasa, bila dia ni semakin matang, hadis ni keluar. Dia ulah balik. Dia kata apa? Fajama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min at-ta'am 'ala an-nita'i. Dia kata bila terlepas piring tu, piring pecah, makanan bertabur, Nabi sallallahu alaihi wasallam kutip makanan tu sekali dengan kutip piring hak pecah ni. Nabi kutip. Fa'akalu, Nabi bagi makan ke sahabat ada. Aisyah duk tengok daripada jauh, rasa bersalah dah mula main dah. Dia tujuan dia bukan nak menyakitkan Nabi, bukan tujuan dia nak menyakiti hati Nabi. Tujuan dia sama-sama madu ni, jealous. Biasalah. Macam orang dah menikah 2, menikah 3 kan, pergi rumah bini tua, malam esok balik rumah bini muda. Bini muda ni saja tarik poket bagi koyak. Lepas tu buat terkejut. Dia kata kat suami, dia kata, abang tengok abang apa pergi buat baju ni saya beli kat abang ni. Tengok dia buat kerja kasar koyak poket, abang tak sedar ke? Padahal nak garam kunyit kau no. Dia yang cari, dia buat lagi cari, nak garam kunyit ada orang lagi no. Laki ni cerdik, laki ni aku yang pakai baju tu, jadi aku tahu lah dia tak koyak. Dengar masuk pun ni, pergi keluar pun ni. Oh, kata dia ni memang macam orang sikit, penyeh kawan buat pergi cari. Bila lelaki respon macam tu, dia ni memang macam orang sikit, penyeh. Padahal dia buat tu, lelaki bukan tak tahu, lelaki tahu. Tapi nak buat macam mana, dah termenikah 2 lah. Nikah 2 ni termenikah lah. Bagi setengah orang termenikah, bagi setengah orang memang dia nak menikah, dah rumah tangga jadi elok, walau 2, walau 3, walau 4. Tapi ada setengah ada jadi macam ni. Aisyah radhiyallahu anha pernah sekali dalam hidup dia pergi jadi nakal macam ni. Bila dah jatuh pinggan tu, pecah makanan bertabur, Nabi kutip pecah-pecahan yang pecah tu dengan makanan, Nabi kutip fa'akalu. Hadis kata Nabi bagi sahabat-sahabat makan makanan tu. Summa ba'asa biqas'ati fadafa'aha ila Hafsah. Kemudian makanan hak Aisyah buat punya, yang jariah buat main ni, Nabi ambil piring tu dengan makanan dalam tu, Nabi bagi dekat Hafsah. Ni hak Aisyah buat nak jamu Nabi dengan sahabat ni, Nabi ambil, Nabi bagi dekat Hafsah. Faqala, dan Nabi kata ke Hafsah ni, khuzu zarfan makana zarfikum. Nabi kata hang ambil benda ni sebagai ganti kepada hak hang punya depa bagi pecah. Nabi kata hang ambil piring ni, piring hang daripada bagi pecah, hang ambil piring ni, ambil wa kulu ma fiha, makanan hak dia masak dalam ni hang pergi makan. Nabi kata, Nabi tak makan makanan tu. Sebagai apa? Satu punishment, orang putih kata, sebagai satu hukuman kepada nakai Aisyah ni. Nabi bagi piring dengan makanan tu, Nabi bagi dekat Hafsah. Nabi kata ambil pergi makan. Bukan makan piring, makan makanan tu. Piring ni pun hang ambil kat hang, pasal hang punya depa bagi pecah. Nabi kata begitu. Qalat, kata Aisyah, fama ra'aitu dhalika fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, satu yang aku berasa hebat Nabi ni, aku tak dapat mencari riak marah pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia nak abang. Aku tak dapat nak cari daripada riak muka Nabi tu, aku tak dapat nak cari rasa marah ke, emosional ke, tak puas hati ke, tak dapat. Bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Nabi tahu orang perempuan biasa macam ni. Nabi menerima hakikat tu. Itu sebab Nabi SAW dia pernah pesan dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata jaga isteri-isteri hampa ni, pasal mereka ni macam botol kaca. Nabi kata pasal mereka ni macam botol kaca. Tuan-tuan kalau tengok kotak-kotak yang dikirim melalui courier service ni, apa nama, Federal Express ke apa ke semua, dia tulis di kotak tu handle with care.
fragile. Dia tulis itu. Fragile ni maksud dia apa? Mudah pecah. Mudah pecah. Orang perempuan ni bagi Nabi SAW, mereka ni fragile. Mereka ni kasar-kasar sikit pecah. Nak kena jaga elok-elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian akhlak Nabi SAW. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Kata dia, qultu li Aisyah, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahli? Qalat, kana ahsanan nasi khuluqa. Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban bil aswaq wala yujzi'u bis sayyi'ati mithlaha walakin ya'fu wa yasfah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Dia kata, aku kata kepada Aisyah, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya Aisyah, Aisyah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli, dengan keluarga macam mana? Orang bertanya Aisyah, Nabi dengan keluarga macam mana? Nabi dengan isteri, dengan anak-anak, dengan macam mana? Kadang-kadang kita boleh merokok, tuan-tuan, main masjid, bercakap hello, balik rumah cengeng dengan bini. Balik rumah jangkah bini, terangkat kaki pergi sampai pintu tu. Main di masjid ni, Allah, bercakap, Ana minta maaf, Ana tak boleh main semalam. Dia rumah, dia jangkah 3 blok rumah pelik dengar suara dia, 3 blok mau dengar suara dia, boleh merokok. Jadi sahabat ni dia nak tahu betul-betul Nabi SAW dia dengan isteri dia macam mana, cengeng ke, tegas ke, kira nak marah saja ke, macam mana Nabi dengan keluarga. Qalat, kata Aisyah, kana ahsanan nasi khuluqa. Aku nak komen banyak, aku tak tahu, cuma nak cari manusia yang akhlak semulia Nabi tak ada. Adalah Nabi SAW itu seelok-elok akhlak di kalangan manusia, itulah Nabi. Hanta akan jumpa satu orang lain selain daripada Nabi yang akhlaknya lebih elok daripada Nabi, tak ada. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Yang kata Nabi SAW ni, benda keji tak pernah buat. Benda keji, benda tak elok, benda tak bagus, tak pernah buat. Wala mutafahishan, bercakap uduh tak pernah. Buat benda tak elok pun tak pernah, bercakap uduh pun tak pernah. Yang kata Nabi SAW ni, wala sakhaban bil aswaq. Nabi ni bukan jenis manusia piduk kriau di market. Wala sakhaban, dia ni bukan jenis duk kriau. Kita pergi market tuan-tuan, bunyi ni tak tahu nak apa. Hak meja ikan kriau, meja daging kriau dekat meja sayur kriau. Kita nak main beli, orang rusik sikit, kita pun respon balik macam mana hang jebat. Dalam market tu suara kita ni macam suara himar. Nabi tak. Dia bercakap tertib, sopan di waktu perlu. Nabi SAW waktu bagi khutbah, suara Nabi ketika bagi khutbah ni, sahabat kata seperti seorang komander tentera memberi arahan kepada tenteranya. Tak. Ada waktu dia, ada ketikanya, ada masanya. Bukan selalu dia duk penderas suara dia. Aisyah kata Nabi SAW tak ada manusia akhlak seumpama akhlak Nabi. Punya mulianya Nabi ni, tidak pernah buat benda keji, tidak pernah cakap uduh, dan Nabi tidak pernah kriau di market, fil aswaq, di pasar-pasar. Wala yujzi'u bisayyi'ati mislaha. Nabi kalau orang buat tak elok ke dia tak pernah balas tak elok ke orang.
Orang fitnah dia, orang kata macam-macam kat dia, orang buat cerita tak betul tentang dia dan sebagainya. Nak tunggu mulut dia kata balik ke orang tak. Bukan dia tak tahu orang duk kata kat dia, dia buat macam tak tahu, padahal dia tahu. Nabi tidak pernah balas keburukan orang dekat dia dengan keburukan balik, tak pernah. Walakin ya'fu wa yasfah. Aisyah kata sebaliknya, Nabi SAW satu orang pemaaf dan pengampun. Buat lebih kurang kat dia tak apa, dia bagi sorry dekat orang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu Nabi SAW yang kita duk sambut maulid dia sampai tiap-tiap tahun tu. Itu orangnya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abi Mulaikah, kata dia, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana khuluqun abghadha ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-kadhib. ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبا فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أن قد أحدث منها توبة أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Ibni Abi Mulaikah, kata dia, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada satu akhlak, tidak ada satu perangai yang dibuat oleh mana-mana orang yang Nabi paling marah melainkan bohong. Dalam banyak-banyak perangai tak elok yang orang duk buat ni, Nabi paling pantang apabila orang bohong. Oh, Nabi cukup tak boleh kalau orang bohong. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bohong ni, nak tutup dia kena bohong lagi. Ini penyakit bohong. Bohong ni dia bukan boleh sekali, dia akan dia akan merengkel. Akhirnya kita ni jadi satu orang pembohong. Tonton bohong satu je bohong. Tanya semalam tak nampak mana Nabi. Betul-betul kita duduk tidur di rumah, kita segar Nabi. Kita pergi abang kata semalam ada mereka main di rumah. Bohong. Orang tanya balik, siapa main? Tak ada siapa pergi pun. Kita duduk di rumah, kita tak mau keluar. Kita pergi abang ada orang main. Orang tanya siapa yang pergi. Nak kena mohon pula. Cari pula. Mereka lupa menekan lah apa dan semua. Mereka main ramai. Kawan tanya ni, tanya lagi, mereka main dari mana? Benda tak ada. Kita pergi reka. Bila kita reka satu, dia nak jadi dua dia nak jadi tiga. Dia akan jadi pembohong besar lah kita ni. Mereka pada Kuala Lumpur. Oh, itu sampai berapa mereka duduk murung lagi. Weh, kata lewat dah mau balik pas dekat pukul 12 mau balik mana duduk murung itu. Nabi SAW, Aisyah kata, Nabi ni dia punya pantang dia dengan orang ni apa dia? Dia pantang apabila satu orang ni bohong. Nabi cukup tak suka. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلْ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَذِبًا. Aisyah kata pernah sekali satu orang mai di depan Nabi SAW, dia bohong Nabi sekali. Al-Kadhibah, satu sekali dia bohong Nabi. فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ. Oh, Nabi SAW berbekas di hati dia bohong yang kau tu buat ke dia. Maka sentiasalah Nabi tak boleh lupa kawan ni bohong dia ni. Pasal Nabi dia pantang orang bohong dia. Bila orang bohong dia, dia tak boleh lupa tu orang bohong dia tu. Maka hadis ni kata apa? Fama yazalu fi nafsihi alaih. Sentiasalah dia duk teringat orang tu bohong dia, dia duk teringat. Ini Nabi ni. Hatta ya'lama an qad ahdasa minha taubah, sehinggalah Nabi yakin orang yang bohong dia tu sudah bertaubat dan tidak akan bohong lagi. Barulah Nabi boleh pujuk hati dia untuk terima kawan. Dia tak boleh dengan orang bohong ni, Nabi tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud dia apa? Maksudnya kita kena jaga supaya kita ni
Jangan duk buat benda yang Nabi tak suka. Belarak sampai lecun baju. Belarak ni sayang Nabi ni. Okey, 7 pagi esok keluar dah. Dia nak belarak ni. Dalam pada duk belarak tu duk mohong dah. Benda yang Nabi paling tak suka tu kita duk buat masa kita duk belarak, duk ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rajul la yudriku bi husni khuluqi darajat as-sa'im wal qa'im, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya dengan akhlak yang baik seseorang itu boleh mendapat darjat seperti mana orang yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Kalau dalam 24 jam tu dia boleh jaga akhlak dia bagi elok, pahala dia berakhlak elok tu sama macam dia puasa siang dan malam qiyamul lail. Kalau dia boleh jaga tingkah laku dia, pertuturan cakap dia boleh jaga bagi elok dia jadi satu orang yang berakhlak elok satu hari. Dia seolah-olah orang yang puasa siang dan seolah-olah dia bangkit beribadat pada malam hari. Dan dalam sebuah hadis riwayat daripada Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasan, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Ayyub bin Musa, daripada bapa dia, daripada datuknya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahala walid waladan min nahlin. Nabi kata tak ada satu pemberian daripada ayah kepada anak afdala min adabin hasan, yang lebih baik daripada dia bagi kepada anak dia adab yang baik. Kita ayah, kita ada anak, pemberian kita yang paling tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah apabila kita boleh bagi adab dekat anak kita, kita bagi akhlak kepada anak kita, dia akhirnya menjadi orang yang berakhlak mulia. Itulah pemberian paling besar yang kita boleh bagi ke anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takat tu 5 hadis kita baca, faham kita bahawa Nabi SAW yang kita sambut maulid dia ni, dia satu orang yang berakhlak mulia dan dia nak kita juga berakhlak mulia. Jadi mudah-mudahan sempena dengan maulid Nabi hak mai ni, kita azam satu benda aja. Apa dia? Orang yang tak elok nak buat. Kita azam satu ya. Orang yang tak elok kita nak buat. Start pada ni, kita nak biarlah perangai kita ni elok-elok berlaku. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi di dalam tafsir suratul Hash. Surah Al-Hash. Muka surat 176. Muka surat 176. Kita sampai ayat 11 suratul Hash. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Tidakkah engkau wahai Muhammad lihat segala orang yang munafik, berkata mereka itu kepada saudara mereka yang kafir daripada ahli kitab, iaitu Bani An-Nadir. Kita nak baca cerita mereka ni tak habis lagi tuan-tuan. Dia ada 3 suku besar Yahudi di Madinah pada masa tu. Bani apa? Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ni yang kita duk baca dalam suratul Hash ini, Bani An-Nadir. Ni cerita pasal mereka ni. Mereka ni 3 suku ni adalah suku besar Yahudi yang ada di Madinah, dan markas utama mereka di mana? Di Khaybar.
Itu markas Yahudi pada masa itu. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi melihat dari segi politiknya perlu diadakan satu perjanjian dengan Yahudi yang duk berkubu di Khaybar ini. Perlu ada satu perjanjian dengan mereka supaya mereka ni tak menjadi musuh lawan orang Islam di Madinah. Kalau tidak, pernah mana dengan nak fikir nak lawan dengan kafir Quraisy Mekah satu pasal, fikir nak lawan dengan musuh adalah selimut ada dalam Madinah ni, iaitu Yahudi yang terpecah kepada 3 suku besar ni. Nak lawan dengan mereka ni pula sepasal, nak lawan dengan munafik hak pura-pura Islam ni pula sepasal. Jadi nak meringankan tentangan daripada musuh ni, bila Nabi sampai di Madinah, Nabi panggil Yahudi yang duk berkubu di Khaybar ni, buat satu perjanjian. Hampa jangan buat pasal dengan kami, kami pun tak mau buat pasal dengan hampa. Kalau ditakdirkan ada musuh luar nak main attack Madinah, hampa kena bersama dengan kami pertahankan Madinah. Dia kata okey, no problem saya. Tak lama lepas itu, hak kita cerita dalam bulan lepas, apa jadi? Kepala munafik yang ada di Madinah ni, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni memang tak boleh pakai. Dia menjadi duri dalam daging, dia menjadi musuh dalam selimut. Dia pergi pakat dengan kafir Quraisy Mekah, panggil suruh serang. Di sini dia pergi racun puak-puak Yahudi yang dah buat perjanjian dengan Nabi, suruh mukir janji dengan Nabi. Kemudian dia rancang apabila puak-puak kafir Quraisy Mekah mai bergabung dengan Yahudi yang ada di Khaybar ni, attack Nabi. Punya jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Sekali kita baca cerita dia sikit. So ini yang kita duk baca lah ni. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu tak tengok ke ni perangai munafik yang ada di Madinah ni? Mereka ni boleh pi buat satu pakatan jahat pula dengan Bani Nadir, iaitu suku Yahudi yang ada di Madinah ni. Yang ni siapa dia ni? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah. Suruh pergi kata kepada Bani Nadir ketika dikepung mereka itu oleh Nabi SAW selama 21 hari. Kata dia apa? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'un fikum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Ni dia pergi janji kepada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ni. Kata dia, demi Allah, ni kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik ni. Dia kata apa? Demi Allah, jika sekiranya dikeluar, yang ni dihalau kamu ke negeri lain. Dia pergi jumpa puak Yahudi yang dah buat perjanjian dengan Nabi ni. Dia pergi kata ni, dengar cakap aku dah pakat dengan kafir Quraisy Mekah, mereka anti mai, kita nanti bergabung dengan mereka, kita serang Muhammad. Dengar cakap aku, dia kata, kalau ditakdirkan kerana kita buat ni, kalau ditakdirkan Muhammad halau hampa, halau Yahudi keluar daripada Madinah ni, nescaya kami keluar serta kamu. Janji sehidup semati, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pergi janji dengan Yahudi ni, dia kata, hang dengar cakap aku, kita bergabung dengan Quraisy Makkah, kita serang Muhammad. Kalau in case apa-apa jadi, kalau Muhammad halau keluar, jangan takut, aku keluar sama dengan hang. Kalau hang kena, aku kena sama. Macam tu punya sembah. Hang jangan ingat kata kami nak tinggal hang, buat tu hang susah. No, kami bersama dengan hang. Begitu. Maka kata mereka ni apa? Nescaya kalau kamu kena halau, kami akan keluar serta kamu. Dan tiada kami taat pada menghina kamu itu seseorang. Dia kata kami tak akan biar orang hina hamba. Kami akan tetap berdiri bersama dengan hamba. Dan jika diperang kamu sekalipun, sungguh kami akan tolong. Kalau ditakdirkan Muhammad mai serang hamba, kami ada di pihak hamba, kami akan tolong hamba. Firman Allah, wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah Subhanahu wa ta'ala naik saksi bahawa mereka itu, yakni munafik itu, dusta bohong sekalian pada perkataan itu. Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kata puak ni pembohong aja. Kalau susah depa lari dulu. Depa tak akan tunggu ya. Tuan-tuan tahu cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul,
lamma tuwfi Abdullah bin Ubay du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaihi faqama ilayhi falamma waqafa alaihi yuridu as-salah tahawwaltu hatta qumtu fi sadri فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله ابن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت. Ini hadis ni panjang. Abdullah bin Abbas dia kata satu hari Umar bin Al-Khattab ada cerita balik dekat kami. Hari itu hari apa? Hari Abdullah bin Ubay bin Salul ni mati. Mati ni, bapa munafik ni mati dia. Bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salah alaihi. Dipanggil Nabi suruh main imam sembahyang mayat dia. Punya tak guna. Masa hidup dia, Nabi ni jadi punching bag dia. Punching bag. Orang belajar tomai, duk gantung, duk tumbuk. Tu, gantung tu. Tumbuk lah, lutut lah, saki buat planking, Bruce Lee lah apa tu. Nabi dia jadikan punching bag tu. Dia nak sepak, dia sepak, dia nak tabuh, dia tabuh, dia nak tendang, dia tendang. Nabi dia buat macam tu. Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Apa yang dia tak buat dekat Nabi? Dia fitnah Nabi. Dia buat bagi Nabi sakit. Dia rosakkan nama baik Nabi. Macam-macam benda. Rumah tangga Nabi dia nak runtuh, dia nak korban. Apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul tak buat ke Nabi? Bila mati, dia pesan tinggal dekat anak dia. Dia pesan tinggal dekat anak dia. Dia kata kalau pak mati, dua benda hang tolong buat. Apa dia? Yang pertama, ambil jubah kamis hak Nabi pakai itu buat kapan bapa. Ni hak jahat ni. Kamis hak Nabi pakai itu dia kata minta buat kapan bapa. Tentu buka dalam Sahih Al-Bukhari cerita detail tentang benda. Lepas tu minta Nabi jadi imam sembahyang mayat bapa. Ni dua benda yang tolong buat. Lepas tu dia pun mati. Anak dia pun lari pergi rumah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bapa saya sudah mati. Bapa saya minta dua perkara. Yang pertama, jubah yang tuan pakai, dia minta buat kapan dia. Nabi bagi tak bagi? Bagi. Yang kata Nabi ni bagi. Lepas tu yang kedua, dia minta tuan imamkan sembahyang mayat dia. Nabi setuju tak setuju? Setuju. Yang kata Nabi ni. Umar Al-Khattab cerita benda ni. Bila diberitahu kepada Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul dah mati, dia nak minta supaya Nabi sembahyangkan mayat dia. Faqama ilaihi, Nabi pi. Nabi berdiri di depan mayat dia. Falamma waqafa alaihi yuridu salat tahawwaltu. Umar kata bila Nabi dah berdiri dah di depan mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni, nak mengimamkan sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik ni, Nabi dah berdiri dah, nak sembahyang dah. Tahawwaltu. Umar kata aku jadi hang jebat, aku lompat duduk depan Nabi. Umar ni tahawwaltu, dia kata aku celapak pi, kalau terjemahan cara kita sedap dengar ni. Dia celapak dia berdiri di depan Nabi SAW hatta qumtu fi sadri, sehingga aku berdiri bertentang dengan dada Nabi. Umar ni, aku berdiri bertentang dengan dada Nabi. Faqultu, aku kata dekat Nabi, ya Rasulullah, a'ala aduwillahi abdillah ibni Ubay, adakah ke atas musuh Allah ni kamu nak sembahyangkan mayat dia? Oh, dia emosional. Pasal apa? Pasal Umar sakit tengok Abdullah bin Ubay bin Salul buat ke Nabi ni. Dia sakit satu badan dia. Dia tengok Nabi duk kena buat dengan Abdullah bin Ubay ni. Awak ke orang macam ni nak main sembahyang mayat dia buat apa? Itu maksudnya. A'ala aduwillah, adakah ke atas musuh Allah kamu nak sembahyangkan mayat dia? Al-qail yawma kada kada wa kada. Dia kata yang duk bercakap huduh tentang engkau, bagian-bagian dia duk bercakap dekat engkau lupa apa benda ni.
Oh, dia tak puas hati Nabi nak sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, ya Rasulullah, jangan lupa benda ni. Apa yang dia tak buat, jangan tanya apa dia buat, pasal terlampau banyak benda dia buat. Tanya apa yang dia tak buat, jahat apa yang dia tak buat dekat Nabi. A'ala aduwillah, adakah ke atas musuh Allah ni kamu nak semayangkan mayat dia? Yu'addidu ayyamah. Hadis ni kata apa? Umat sebut satu-satu, hari apa dia buat apa, hari apa dia buat apa, hari apa dia buat apa. Pasal umat takut kot Nabi lupa, dia nak terlupa. Tuan-tuan boleh nampak tak macam mana emosionalnya umat bila nampak saya begitu beremosi. Umat lebih lagi lah tu, kita buat tu tak cukup macam umat buat lagi. Umat celapak pinduk depan dada betul ni, dia tahu tanya. Tuan-tuan tak boleh bayang macam mana umat masa tu. Dia tak boleh terima Nabi nak sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Qala Umar, kata Sayyidina Umar, dah lepas dia pergi lompat duduk depan dada, kata dekat Nabi, ni musuh Allah, takkan nak sembahyang mayat dia, dia buat ni cerita. Qala Umar, kata Sayyidina Umar, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabassam. Nabi senyum kat dia. Yatabassam, senyum. Yatabassam bukan senyum masam. Yatabassam ni senyum manis. Nabi senyum manis kat dia walaupun bunyinya masam. Ya, tak duduk yatabassam senyum masam tu. No, Nabi senyum manis dekat dia. Hatta idza aktsartu alaihi, umat tak berhenti lah. Aku duk cakap serius, dia duk buat senyum. Umat ulang lagi, tak berhenti dia. Hatta idza aktsartu alaihi, sehingga aku ulang banyak kali lagi dekat Nabi, ya Rasulullah, hadza aduwullah, dia ni musuh Allah. Lu ulang-ulang lagi dekat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, akhir anni ya Umar. Nabi kata, Umar hampir tepi. Akhir anni ya Umar. Umar hampir tepi, kacau. Lalu tu Nabi kata, inni khuyyirtu fakhtartu. Nabi kata, Allah bagi pilih kepada aku. Aku nak buat ke aku tak mau buat? Ni aku nak sembahyang ke tak mayat dia ni? Allah bagi aku pilih. Fakhtartu, dan aku pilih untuk sembahyang. Nabi kata, tuan-tuan, ni yang kata Nabi SAW, yang kita duk nak sambut maulid dia esok ni, kita kena tahu dia ni orang macam mana. Inni khuyyirtu, sesungguhnya aku diberi pilih. Fakhtartu, aku pilih. Dia kata, bukan ada siapa paksa aku, bukan ada siapa mebur pistol, mebur pisau di tengkuk aku, suruh aku sembahyang mayat dia ni. Tak ada. Aku pilih untuk sembahyang mayat dia. Waqad qila, kata hadis tu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam Quran, dan aku tahu, Umar kata aku tak lupa ayat tu. Dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 80, Allah sebut, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfir Allahu lahum. Allah sebut dalam surah At-Taubah. Allah kata apa? Kamu minta ampun ataupun kamu tak minta ampun kepada puak munafik ni, sama saja. Tuhan kata dalam surah At-Taubah ayat 80. Tulis balik, tengok lagi betul tak betul. Allah kata apa? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu nak minta ampun untuk mereka ataupun kamu tak mau minta ampun untuk mereka. Untuk munafik ni sama aja. Kamu minta ampun pun Tuhan dah tentu dah hukuman dekat mereka. Kamu tak minta ampun pun hukuman tetap kat mereka. Tak ada nak berubah apa. Hampa minta ampun kan tak minta ampun untuk mereka ni sama aja. Allah dah tentukan dah hukuman untuk mereka. Lau a'lam, Nabi kata, lau a'lam anni in zidtu ala 70 ghufira lah la zidtu. Quran kata, minta ampun ke tak minta ampun sama aja, Tuhan dah buat keputusan. Tapi Nabi kata, kalau sekiranya Allah kata dekat aku 70 kali minta ampun, Allah tak mau ampun, hang kena minta lagi 70 kali baru Allah ampun, aku akan minta lagi 70 kali. Nabi kata, ya Allah, tuan-tuan, yang kata Nabi dia sayang ke umat dia macam tu.
Walau jahat umat dia ni, sejahat Abdullah bin Ubay bin Salul, dia nak tolong lagi. Betul ayat 80 surah At-Taubah kata, kalau sekiranya kamu minta ampun, in tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu minta ampun 70 kali pun Allah tidak akan ampun. Okey, aku tahu ayat tu 70 kali minta ampun buat Allah tak akan ampun dia ni. Tapi kalau Allah bagi tahu dekat aku, hang tambah lagi 70 kali, maksudnya berapa kali? 140 kali hang minta ampun, baru Allah akan ampun. Nabi kata lazidtu, aku akan tambah lagi 70 kali supaya dia diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar summa shalla alaihi. Umar kata, kemudian Nabi sembahyangkan juga mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Pecah peluh dia, pergi tahan Nabi ni, tak bagi. Dia kata summa shalla alaihi. Nabi sembahyangkan juga mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Tidak cukup dengan itu, Umar kata wa masya ma'ahu. Nabi iring mayat dia pergi ke kubur. Istimewa tu tuan-tuan, istimewa tu. Kita kan kawan kita mati, kita pergi sembahyang mayat je, kita pun tak pergi sampai ke kubur tu. Abdullah bin Ubay bin Salul, hak jahat dia ni, sampai Quran sebut jahat dia ni. Dia mati, Nabi semayangkan mayat dia, Nabi iring mayat dia pergi ke kubur. Faqama ala qabrih, Nabi berdiri dan berdoa di atas kubur dia. Untuk nak kata apa ni dekat Nabi ni? Tak ada manusia baik macam Nabi ni, tak ada tuan-tuan. Summa qama ala qabrih, Nabi berdiri di atas kubur dia, Nabi berdoa hatta furigha minhu, sampai selesai baru Nabi balik. Faqala Umar, Sayyidina Umar kata fa'ajabun li. Umar kata, aku kagum betul dengan Nabi. Setelah sekian banyak kejahatan orang tu buat ke dia, dia boleh bagi kemaafan tu. Tu Umar kata, aku fa'ajabun li, kagum aku dengan Nabi SAW ni. Wa jara'ati ala Rasulillah SAW, wallahu wa rasuluhu a'lam. Dia kata, dan aku rasa aku tadi dah terlancang mulut dah bercakap di depan Nabi SAW, sedangkan wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu hakikat sesuatu benda. Aku tadi tu mulut dah, aku terlepas cakap, terlebih lah tadi ni, aku sampai kata dekat Nabi macam mana Nabi ni terlupa, macam mana aku tadi lancang mulut aku tu. Aku menyesal, dia kata, lancang aku tadi ni, sedangkan Allah dan Rasul patut lebih tahu daripada aku, dia kata. Qala Umar wallahi ma kana illa yasira hatta nazalat hatanil ayatani. Umar kata, tak lama selepas dikebumikan Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik ni, Allah buat turun dua ayat kepada Nabi. Turun ayat kepada Nabi SAW, ayat 84 surah At-Taubah. Turun ayat, Allah kata, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Turun ayat tu dekat Nabi. Apa dia? Tuhan kata lain kali jangan kamu semayang ke atas seorang pun daripada munafik yang mampu ini. Turun ayat tu. Seolah-olahnya ayat tu membetulkan apa yang Umar buat tadi ni. Ni yang kata Umar Al-Khattab ni, bila turun ayat tu selari, ayat tu selaras, ayat tu sama senada dengan pendirian Umar Al-Khattab. Dia tak bagi Nabi semayang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia cerita macam-macam dekat Nabi. Nabi semayang juga, tiba-tiba turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dengan tegas Tuhan kata, jangan kamu semayang ke atas seorang pun daripada munafik ni yang mati selama-lamanya selepas ni. Wala taqum ala qabrih, jangan duduk berdiri, duduk berdoa di atas kubur mereka ni.
Tegas juga. Ayat ni tegas. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Pasal munafik ni, mereka ni kufur dengan Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dan mereka ni adalah orang fasik dan jahat. Tuhan kata begitu. Kata Sayyidina Umar, fama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiq. Selepas daripada tu aku tak pernah dah tengok Nabi menyembahyangkan mayat mana-mana munafik. Wala qama ala qabri. Nabi tidak pernah pergi ke kubur berdiri berdoa untuk mereka. Hatta qabadahu Allah azza wa jalla. Sehinggalah Allah cabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat lagi benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dua perkara yang kita nak highlight di sini. Apa dia? Yang pertama ni, cerita ayat yang kita duk baca ni, ayat sebelah ni, cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan tahu jahat dia macam mana. Dan yang kedua, Umar Al-Khattab, tegas dia macam mana. Tegas Umar Al-Khattab ni macam mana. Daripada situ kita tahu. Untuk pernah dengar hadis Umar Al-Khattab, dia tawaf Kaabah. Sampai dekat Hajar Aswad, orang piduk kucup Hajar Aswad. Apa Umar kata? Dia kata, wallahi laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sebelum dia kucup Hajar Aswad tu, dia berkata, ya Allah, wallahi, dia kata, demi Allah, kalau tidak kerana aku tengok Nabi kucup hang, tak kebuluk aku nak kucup hang. Kata Umar ni, dia Nabi buat, dia buat. Nabi tak buat, jangan duk suruh aku buat. Hang apa? Dia kata hang satu batu saja. Kalau tidak kerana aku melihat Nabi kucup hang, ma qabbaltuk, aku tidak akan kucup hang sekali-kali. Summa qabbalah. Dalam hadis juga, lepas tu dia kucup. Kalau tak kerana dia tengok Nabi kucup, dia tak akan kucup. Dia kata, kerana aku tengok Nabi kucup, aku kucup. Tegas dia kata. Aku nak baca hadis tentang tegas Umar ni, jenuh kita. Tak habis kitab ni, berapa kali main tu tak habis itu. Umar Al-Khattab ni, tentang baca cerita macam mana dia dia keluar daripada rumah dengan tujuan nak pergi hadam Nabi daripada pergi masjid. Keluar daripada rumah dengan niat yang satu. Apa niat dia? Niat dia satu saja, dia nak pergi sekat Nabi, tak bagi Nabi pergi semayang di masjid. Dia keluar-keluar, oh Nabi sampai dah masjid. Nabi dulu pada dia, dia tunggu di belakang, dia cepat pinggang. Kebetulan dia kata Nabi SAW baca surah Al-Haqqah. Dia dengar surah Al-Haqqah, dia ingat dalam hati dia, ni yang Quraisy duk abang ni, yang orang duk sembah ramai-ramai, yang kafir Quraisy duk sembah ramai-ramai, cerita pasal Muhammad duk baca ni. Muhammad ni duk baca kata-kata syair. Dia kata, ni yang orang duk habaq dah ni. Muhammad ni dia suka baca benda-benda yang seperti syair, pukau orang. Ni lah bendanya. Dia kata, dia dengar surah Al-Haqqah. Elok dia teringat, dia kata Nabi Muhammad ni baca benda yang merupakan syair. Tengok-tengok Nabi Muhammad baca ayat, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Dia kata, ayat tu kata apa? Dia kata sesungguhnya apa yang Muhammad tu sebut ni adalah ucapan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan kata-kata penyair. Dia kata, aku baru ingat dia jawab. Dia sudah ingat macam tu. Umar ni masa dia samsing ni, dia belum masuk Islam. Dia duduk cepat pinggang di belakang, duduk tengok orang duduk semayang. Dia ingat tu Nabi pergi baca tu, jawab kepada apa dia ingat. Dia kata, apa ni? Dia kata, aku tak boleh biar diri aku terpengaruh dengan benda ni. Ini Muhammad ni tidak lain melainkan dia ni kahin. Dia kata pula dah, kahin ni apa dia? Bomo, magician, buat magic kat orang. Dia kata, dia magic ni. Aku teringat kata syair, dia jawab. Dia magic, dia boleh tahu benda ni. Bila dia ingat aja macam tu, Nabi SAW baca pula satu ayat, wala biqawli kahin. Mai ayat tu pula, qalilan ma tazakkarun.
Quran ini bukanlah kata-kata kahin. Dia kata apa ni? Ini hadis sebentar ni yang saya cerita ni hadis. 2 kali dia terkejut. Sebab dia teringat Nabi baca jawapan kepada dia teringat. Dia teringat kali kedua, Nabi baca jawapan kepada dia teringat. Dia ramai satu macam. Ujung hadis tu dia kata apa? Dia kata fawaqa'al Islam fi qalbi kulla mawqi'. Start daripada tu dia kata Islam jatuh di dalam hati aku. Menyerap masuk di dalam hati aku. Nilai macam ni dia kata ni. Mungkin ini Islam agama betul. Dia dah mulakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak benda jadi pada zaman Nabi dan pada zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita sambung ayat ni. Dia kata wallahu yashhadu innahum lakazibun, dan Allah Taala naik saksi bahawa mereka itu, yakni orang munafik itu dusta sekalian pada perkataan itu. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Demi Allah, jika dihalau keluar mereka itu, yakni Bani Nadir itu, Yahudi Bani Nadir itu, nescaya tidak akan keluar munafik serta mereka itu. Tuhan kata. Dia pergi mengaku, pergi berjanji dekat Bani Nadir, kalau hampa kena halau, kami keluar sama dengan hampa. Kita susah sama susah. Tuhan beritahu dekat Nabi Muhammad, ni semua auta saja. Bohong saja. Saat lagi, bila Bani Nadir kena halau keluar, puak ni tak akan keluar punya. Mereka tak mau tinggal rumah tangga mereka. Mereka akan tunggu. Mereka bohong semata-mata. Walain qutilu la yansurunahum. Dan jika diperang mereka itu, kalau sekiranya Yahudi Bani Nadir itu diperang, nescaya tiada menolong mereka itu akan Bani Nadir. Tuhan abang dekat Nabi Muhammad, kalau hampa pergi serang Bani Nadir, munafik tak akan pergi bantu Bani Nadir ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar summa la yunsarun." Demi Allah, jika tolong mereka itu, yakni munafik akan Bani Nadir itu sekalipun, nescaya berpaling belakang mereka itu lari. Tuhan kata kalau pada mulanya nampak macam mereka turun pergi nak tolong Yahudi Bani Nadir yang kena kepung, yang kena perang dengan Islam ni, mereka duduk sat aja. Tuhan kata sat lagi panti lari. Allah bagi tahu dekat Nabi sampai macam tu sekali. Kemudian tiada tolong mereka itu akan Bani Nadir itu. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Bermula kamu, yakni orang-orang Islam itu, Tuhan kata, terlebih sangat gerun takut pada hati Bani Nadir daripada takut Allah. Tuhan kata, ni Yahudi kafir Bani Nadir ni, dia tak takut Allah, tapi dia takut dekat orang Islam. Inilah ada jadi krisis di Mesir lah ni. Takut mereka ni. Dia bukan takut Allah, dia tak takut dekat Allah. Dia takut ni. Dia takut kalau sekiranya Mesir selepas larinya Hosni Mubarak ni, Mesir diperintah oleh ikhwan muslimin. Tu mereka tak mau dengar. Pasal apa? Pasal mereka lebih takut orang daripada Allah. Mereka takut ke orang Islam. Mereka takut ke ikhwan muslimin ni lebih daripada mereka takut ke Allah. Mereka mahu orang macam Hosni Mubarak tu duduk di Mesir tu. Mereka mahu orang macam ni. Pasal apa? Pasal orang macam ni dengar cakap mereka. Tuan-tuan, orang Islam di Palestin, sebiji Panadol nak masuk pun susah. Nak buat masuk tu cerita pasal makanan, pasal roti, pasal gandum, pasal apa. Panadol sebiji nak hantar masuk susah. Pasal apa? Pasal satu-satunya sempadan penting di antara Palestin, orang Islam ni, dengan negeri Islam Mesir, negeri yang dipimpin oleh satu orang yang penuh berkat. Mubarak ni maksudnya penuh berkat. Husni, lu kata husnuzan kan. Husnu maksud baik. Orang nama Hasan, Hasan ni baik. Kan orang Arab dia jumpa dia kata ahsan ta hamba baik, hamba baik. Husni sudahlah baik, Mubarak pula penuh berkat pula lagi. Orang yang baik dan penuh berkat ni, memerintah Mesir, dia tutup sempadan dia dengan Palestin. Orang hantar makanan, makanan tu rosak dalam lori begitu aja. Dia tak bagi sampai kepada orang Islam di Palestin. Orang macam ni bukan sahaja Yahudi mau, Amerika pun mau orang macam ni. Kita tengok dalam TV hari ni, duk abang Amerika menggesak dan mendesak supaya Hosni Mubarak segera melepaskan kuasa. Kita jangan duk kata ya bagus Amerika lah ni.
Dia suruh kawan topi pasal apa? Pasal dah tak boleh kontrol dah, negeri dah jadi bubuk Asyura dah. Dia suruh kawan topi buang. Pasal dia pun tak mau negeri jadi macam tu. Susah dengar cakap dia. Orang tak mau hampir. Tapi dia akan pastikan pengganti esok mau haji boleh teruk pada Hosni Mubarak lagi. Kalau boleh. Kalau ditakdirkan Mesir buat pilihan raya, Pinang Ikhwan Muslimin jadi presiden. Tuan-tuan ingat Amerika nak hantar surat tahniah dekat dia. Dia hantar tentera pergi. Dia kata turun, aku mau orang lain. Amerika pernah buat tak dalam mana-mana negara dalam dunia ni? Negeri mana yang kenal dulu? Algeria. Algeria pilihan raya dah naik dah, satu pemimpin Islam cantik dah duduk. Amerika hambat suruh turun, dia suruh orang dia naik. Sebab dia polis dunia. Negeri mana pun dia boleh masuk pergi, dia boleh berkuasa atas negeri tu. Pasal apa? Pasal orang Islam ada bergaduh sama sendiri. Pasal itu jadi lepas tu. Arab dengan suku Arab masing-masing tak boleh bersatu. Arab hak kata dia ahli sunnah tak boleh nak berkawan dengan Syiah. Arab yang dalam pada ahli sunnah tu pula nak cari pasal pula. Hang Maliki, aku Syafi'i, dia ni Hambali, dia ni Hanafi. Kita ni tak boleh duk cari pasal nak bergaduh. Imam Syafi'i kata qunut sembahyang subuh sunat, Imam Malik kata qunut sembahyang subuh sunat, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Hanafi dia kata tak ada qunut dalam sembahyang subuh, yang ada qunut nazilah saja. Biasalah itu pendapat, perbezaan pendapat di kalangan ulama besar. Biasa benda tu. Hak tu pun nak jadi gaduh. Ni hak kita duduk di Malaysia ni pun nak tumpang tuai, nak bergaduh juga pasal itu. Dia ni mana ni ni subuh tak ada qunut ni. Lah, hang duk pergi Mekah Madinah pun tak ada qunut juga, hang boleh sembahyang. Nak buat qunut kah, tak buat qunut kah, tak ada masalah. Kata kita dah lama dah kita dah buat qunut. Buatlah, tak ada masalah. Kalau orang tak mau buat, jangan marah dia. Dia tak salah pun. Kita tak paksa dia ikut kita, dan kita pun tak boleh nak paksa. Kita pun tak mau nak ikut dia, tak apa. Hang buat lagu hang, dia buat lagu dia, tak salah. Kita baru baca tajuk tentang qunut di satu tempat. Dia bagi mai lah pendapat. Dia cerita mai yang sunatkan qunut ni dua, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik dia qunut dia sebelum rukuk. Dia habis baca Fatihah, dia baca surah, habis dia baca surah dia qunut. Lepas tu baru dia rukuk, baru dia i'tidal, dia sujud. Imam Syafi'i sunatkan qunut juga, tapi qunut dia selepas bangkit daripada rukuk. Dia Fatihah, dia surah, dia rukuk, dia sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Tapi Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, dua-dua imam ni sunatkan qunut dalam sembahyang subuh. Tak apa, okey. Imam Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal, mereka berpendirian qunut ni cuma qunut nazilah saja. Kalau umat Islam kena bala malapetaka, baru ada qunut. Dan qunut bukan dalam subuh saja, dalam semua sembahyang fardu. Okey, tak apa. Itu pendapat ulama mazhab, ulama. Mereka berijtihad dengan nas, dengan dalil yang ada tak depa, depa buat keputusan macam tu, tak ada apa masalah pun. Bila orang tanya satu imam mazhab kecil, Sufyan Ats-Tsauri, orang tanya dia, wahai tuan imam, macam mana dengan qunut ni, buat ke tak buat? Imam Ats-Tsauri, satu imam mazhab, tapi dia mazhab dia kecil, tak popular. Imam Ats-Tsauri jawab, dia kata apa? Orang yang buat qunut tu bagus, dia kata, dan orang yang tak buat itu pun bagus. Baik, dia jawab begitu. Lepas tu orang tanya dia, habis tuan imam buat ke tak buat? Dia kata saya tak buat, dia kata. Dia tak marah orang buat. Dia kata orang yang buat tu bagus, geng tak buat pun bagus. Habis tuan imam sendiri buat ke tak? Saya tak buat, dia kata. Tak apa. Yang kita ni hidup jadi hal ni pasal apa? Pasal kita ni suka bergaduh, suka berpecah. Pasal itulah yang duk jadi masalah. Bukan kita di Malaysia ni saja. Perangai orang Islam satu dunia macam tu. Dia nak bergaduh, dia nak berpecah. Dalam Mesir saja pun berpecah. Palestin dah jadi sadak dah. Tadi tak apa, jadi bubuk Asyura, boleh makan juga. Palestin ni dah jadi sadak dah. Pecah lagi. Hamas satu geng, Mahmud Abbas punya satu geng,
Gaduh lagi. Israel duduk sejengkal lagi ya, nak boleh buat apa-apa saja dekat mereka, sejengkal lagi. Gaduh lagi dua ni. Hamas kata dia betul. Mahmud Atas pun kata dia betul. Kita kata sebab betul itu lain hal. Tak depa tu. Dia ni kata dia betul, dia kata jenuh. So lebih selamat saya buat contoh luar daripada buat contoh dalam. Tapi yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya kita ni hadapi jadi masalah kat kita ni pasal ni lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mai maulid Nabi, baca hadis ni, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Woi, semangat. Aku tinggal kepada hampa dua perkara aja, Nabi kata. Nabi dah tak ada dah ni. Nabi tinggal dua perkara aja kepada umat dia, kepada umat Islam seluruhnya. Nabi kata, ma in tamassaktum bihima, selagi mana hangpa pegang kemah dengan dua benda ni, lan tadillu abada, hangpa tak akan sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnati, Quran dan juga hadis aku. Cakap ni. Itu tak mau ikut Quran, tak mau ikut hadis. Tak mau ikut. Semua Al-Quran kata, hadis itu semua bakul sampahkan. Kita buat cara kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cukup-cukup dengan perpecahan, dengan permusuhan, dengan pergaduhan. Cukup-cukup. Cari titik pertemuan. Duduk. Tak kira siapa duduk. Kita bincang ni, kita tak salah siapa menang, siapa kalah. Kita bincang ni, ikut Quran dengan hadis. Macam tu aja. Ikut Quran dengan hadis. Quran kata apa, hadis kata apa, kita pakai yang tu. Tak usah kira pati hang, tak usah kira pati aku. Kita kira Allah suruh aja. Quran dengan hadis kata apa, kita ikut yang ni. Bukan soal hang menang, bukan soal aku menang. Bukan soal hang kalah, bukan soal aku kalah. Bukan soal pengikut siapa nak bersorak, bukan soal tu. Soalnya apa? Islam perlu bersatu padu. Itu saja. Dan kesatuan, perpaduan Islam mesti di atas Quran dan hadis. Sampai. Cakap nampak macam senang tuan-tuan. Susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi itu benda yang Nabi nak kita bercakap. Ni maulid Nabi ni. Nabi hak dah wafat 1400 tahun ni, Nabi nak kita bercakap macam tu. Bercakap apa? Bercakap menjunjung tinggi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambung ayat tadi. Dia kata la in nasaruhum la yuwallunnal adbar summa la yunsarun. Kalau nampak macam depa nak tolong kafir Yahudi ni pun sekalipun, sebenarnya dah depa akan lari. Tuhan kata la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sebenarnya yang kata munafik baik, Yahudi ni pun baik. Depa sebenarnya takut kepada orang Islam, bukan takut kepada Allah. Kerana Allah mentakhirkan azab dia. Orang tak takut Tuhan pasal apa tuan-tuan? Pasal tak nampak Tuhan, satu. Yang kedua, yang kata orang yang buat dosa ni berdosa, dosa tak nampak. Dosa tak nampak. Contoh kalau kita nak buat mudah lah, kita kata kita pakai kredit kad. Masa kita pergi supermarket shopping, main lempak kad tu ya, pum. Sana tak nampak nak kena bayar berapa. Nampak resip sign aja, silap sign buat dah. Janji nak sign aja. Bila hak nak terkejut ni bila statement dia main. Orang kata pos main hantar statement tiba-tiba main lah. Buka baju 13,000. Bila aku belanja 13,000 ni. Buka balik cek balik. Tahun ni 2,000, 3,000, ada 1,7,000 buat 7 apa tu. Oh 13 semua orang ni pun. Macam tu lah kita atas dunia ni. Kita buat dosa tak nampak, kita buat pahala pun tak nampak. Pada mahsyar tu yang kata illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisi tiap manusia ni ada raqib dan atid. Ini dia punya duk tulis. Mahsyar esok dia bentangkan apa dia tulis tu. Tengok terkejut. Macam mana ni saya 5 waktu tak nak tinggal ni, so seingat-ingat saya lah, saya tak nak tinggal ni. Macam mana dosa pergi jadi banyak ni, dia kira fikir sikit. Kita boleh kata pula dekat kira beauty yang kira beauty. Saya confirm memang saya semayang. Ni apa ni? Jangan buat layar macam ni. Boleh kata tuan, dah betul di mahsyar itu. Kadang-kadang kita fikir sana esok macam mana kita atas dunia ni. Kita fikir lagu tu je. Boleh, macam mana pun boleh.
Kira balik tu teh. Kita buat macam kita pergi makan di kedai makan kan, dia kira main kita boleh apa kira balik ni sekali buat cengeng sikit, dia kira kurang haram kau makan duit lebih ni, haram. Bolehkah kita nak kata dekat Rakib dan Atik di sana esok macam tu? Dan ada kemungkinan ke kira di sana jumlah silap? Tak ada, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal itu mahkamah Allah. Itu mahkamah Allah. Tak mungkin Allah buat silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Bermula demikian itu dengan sebab mereka itu kaum yang tak faham dan tidak berakal mereka itu akan keadaan Allah Taala Tuhan yang mesti disembah, dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya, dan Quran itu kalamnya, dan Islam itu agamanya. Tak fahamnya tu. Kan kita kata di tazkirah di kubur lebih ke bumi orang apa semua, selalu orang bagi satu tazkirah. Kan dalam tazkirah di sebuah ala zalika huyitu wa ala zalika mittu wa ala zalika tub'atsu. Zalika tu apa? Kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di atas kalimah asyhadu an la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah saja Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu memang betul-betul Nabi pesuruh Allah. Ala zalika huyitu, di atas kalimah itu aku hidup selama ni. Wa ala zalika mittu, di atas kalimah itu aku mati tadi ni. Wa ala zalika tub'atsu, dan di atas kalimah itu aku nak bangkit di mahsyar esok ni. Bukan main-main, tuan-tuan. Kalimah tu apabila ucap saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, daripada kita tak semayang, kita kena semayang, tak boleh tinggal. Kalimah itu dia bind kita. Dia dah menjadi satu legal bind, menjadi satu ikatan perundangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah diikat dengan satu perjanjian. Perjanjian sebagai apa? Orang Islam. Orang Islam semayang 5 waktu, tak boleh tinggal. Tu kalimah tu pentingnya, akhirat esok baru kita tahu. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala peringat benda ni. Dia kata apa? Depa ni zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Depa ni adalah kaum yang tak faham, tak ada akal, tak mau fikir. Depa tak fikir kata Allah itu Tuhan yang mesti disembah. Depa tak fikir kata Nabi Muhammad itu Nabi pesuruh Allah yang kita kena ikut seruan dia. Depa tak fikir kata Quran itu kalam Allah yang mesti kita kena reti, baca dan ambil faham dan laksanakan isi kandungan dia. Tuan-tuan tak takut tuan kalau di rumah tuan-tuan ada anak tak hati baca Quran? Saya dengar ceramah Syah di rumah orang. Pagi tadi tuan-tuan bangkit sembahyang subuh, berapa orang anak tak bangkit sembahyang? Tak takut kan? Quran kata apa? Dalam Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Dah hendaklah setiap orang manusia takut. Tuhan kata, لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Takut kalau di belakang dia tinggal zuriat anak-anak yang dhaif, lemah agamanya. Tak takut ya? Kita ni tuan-tuan, kita duk jumpa pagi ni, maksud dia apa tuan? Maksud dia umur kita makin pendek. Itu yang paling penting. Kita duk jumpa jemaah ni, maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya kita mendekati ajal kita. Kita duk jumpa 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya sejengkal lagi umur kita. Maksud dia apa? Maksud dia preparation, persediaan kita untuk nak menghadap Allah tu kena kemaslah. Tuan-tuan tak takutkah kalau sekiranya Allah ambil kita malam ni, anak kita tak ketahuan kepala ekor, Quran tak hati baca? Yang dalam kubur muka dan nakir mai tanya ni imam hang siapa apa semua ni nak jawab apa? Dia Quran tak hati baca.
Tak takutkah kita masuk dalam kubur, kubur nak jadi gelap? Tak takutkah kita masuk kubur, kubur nak himpit kita? Tak takutkah kita masuk dalam kubur, kubur menjadi lubang api neraka? Wal'iyyazubillah. Tak bimbang ke kalau anak kita tinggal tak ada seorang nak angkat tangan minta Allah maghfir, minta ampun kat kita? Tak bimbang ke? Apa yang kita duk tengok hari ni itu gambaran hak kita nak tinggal esok ni. Kalau hari ni kita duk bangkit semayang subuh, anak tak bangkit semayang, itulah gambaran kita mati esok dia macam tu lah. Kalau hari ni kita lepas semayang subuh, kita buka Quran, surah Al-Mulk sebagai surah wajib kita baca, kemudian surah-surah lain kita baca tiap-tiap hari 2 muka setengah 10 bulan insya-Allah kita khatam satu Quran. Kita, anak kita tak baca apa. Benda ni agama suruh kita tengok benda ni. Tak usah duk pakai torchlight bateri panjang pergi duk suluh orang jauh buat apa? Suluhlah rumah kita. Pitang kat torchlight bateri 5 anu duk suluh anu orang duk tang mana anu apa. Suluh jauh apa? Suluh bilik tepi bilik hang ni. Anak tak bangkit sembahyang subuh. Kita duk ada di surau, di masjid, duk mengaji, duk dengar Quran, duk dengar hadis. Yang duk rem minyak motor orang tu siapa dia? Anak kita. Benda-benda macam ni yang agama suruh ni, dia kata pasal apa? Bi'annahum qaumun la yafqahun. Pasal apa tu? Kaum yang jenis tak ada akal. Tuhan bagi otak tapi tak mau fikir. Ini yang kita bimbang. Firman Allah, la tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur. Tiada berperang mereka itu, yakni Yahudi akan kamu secara berhimpun, secara bersatu padu. Itu dia Tuhan beritahu. Dia sedang peduli dengan Yahudi ni. Yahudi ni luar nampak bersatu, tapi sebenarnya mereka berpecah. Luar nampak macam duduk dalam satu pasukan, tapi dalam bercelahu. Dia ni nak pergi utara, dia ni nak pergi timur, dia ni nak pergi barat, dia ni nak bostan balik mai selatan. Hak duk ada dalam satu pasukan tu. Macam tu punya duk ada. Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, Allah kata Yahudi ni memang macam tu depa ni. Tak bersatu, luaran saja nampak bersatu. Melainkan pada dalam kota yang kukuh. Depa berani bila depa duduk dalam kota, dalam tempat depa berani. Bila dah habis berpecah, depa dah hilang keberanian. Ataupun daripada balik pintu yang kukuh, daripada duduk balik belakang, dia berani. Jadi setengah orang dah nak bergaduh kan, lagi orang tarik lagi tu nak pergi. Pasal orang tarik, cuba lepas tak pergi. Pasal tarik tu yang nak pergi tu. Dalam pesan dia, hang pegang aku. Pasal tak ada lawan lah. Hang pegang kuat sikit. Dia kata apa, dia buat terlucut ni. Aku bukan nak lawan sungguh. Tu kawan pegang tu, lagi duk nak pergi ni. Lepas dah. Yahudi ni dia kata panggil macam tu. Bukan dia berani pun, bukan dia duduk dalam kelompok ramai dia memang cakap kuat lah. Cuba main one to one, tengok macam mana, tak berani. Allah bagi tahu dekat Nabi, sikap mereka ni macam ni. Berani ke tu? Yahudi ada di Jerusalem lah ni, berani ke tak? Nah, ada bergantung kat Amerika. Kalau Amerika tak bagi satu cakap, kata Amerika sokong mereka, melingkup dari mereka ni. Tapi sebab datuk ayah mereka, dia jaga mereka. Pasal dia yang berani tu, cakap kuat, tak peduli siapa. Pasal dia buat apa kalau mereka pertahan dia. Dia tak pernah salah, dia tidak pun betul. Hak salah ni apa? Orang Islam bila aku salah. Ini Allah beritahu. Ba'suhum bainahum syadid. Tuhan kata peperangan mereka itu, yakni permusuhan di kalangan mereka itu, di antara sama mereka itu sangat kuat dan berat. Depa sama depa tu pun bermusuh teruk. Tuhan kata tak ada persepahaman. Tahsabuhum jami'ah, engkau sangka mereka itu macam berhimpun, macam bersatu, macam muwafaqah. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka berpecah belah. Tuhan kata hati mereka pecah belah. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni mana boleh buat kerja, tak boleh buat kerja. Dia ni nak pergi utara, dia ni nak pergi timur, dia ni nak pergi barat, macam mana nak buat kerja? Tak boleh, tak sama. Dia kata tiada muwafaqah mereka itu, yakni tiada bersetujuan mereka itu sesama mereka. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Bermula yang demikian itu
dengan bahawasanya mereka itu kaum yang tiada akal fikiran yang halus, dan jika ada akal nescaya bersatu atas yang sebenar. Itu dia Tuhan kata. Orang yang betul-betul ada akal, dia bersatu, tapi bersatu tu atas kebenaran. Dia bersatu atas Quran, atas hadis, itulah orang yang ada akal. Dia kata begitu. Iaitu beriman dengan Allah. Dia bersatu atas keimanan pada Allah, bersatu di atas kerasulan Nabi Muhammad, bersatu di atas Quran sebagai perlembagaan, dan bersatu di atas Islam sebagai agama mereka. Sebab memang sudah ada tersebut di dalam kitab Taurat mereka itu, Yahudi itu, kamathalil ladina min qablihim qariba, seperti mana umpama Yahudi Bani Nadir ni seperti umpama segala mereka yang dahulu daripada mereka itu, yang hampir, yang tak lama dulu, daripada kafir musyrikin pada hari perang Badar, apabila kena bunuh dan kena tawan dan kena rampas, zaqu wabala amrihim, telah rasa mereka itu akan seksa akibat daripada kerja mereka di dunia, daripada tinggal beriman kepada Allah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit di akhirat. Dan umpama mereka, yakni Yahudi itu, pada dengar cakap dan janji orang munafik itu, dan tiba-tiba tinggal munafik akan mereka itu, sama macam mana kafir musyrikin Mekah dengan orang Islam apabila mereka mati di dalam perang Badar. Jadi macam tu Tuhan kata. Kemudian dia kata kamathali syaitan idh qala lil insan ukfur. InsyaAllah kita sambung baca. Ini dia nak main satu cerita apa? Cerita tipu daya syaitan. Dia main satu kisah yang banyak kita dulu dengar dalam kitab-kitab lama. Kita dulu dengar ayat ni. Cerita tentang Barsisa. Anda dengar kan? Barsisa. Nanti insyaAllah kuliah akan datang kita akan tengok cerita Barsisa ni ada hadis ke tak lah. Kita tengok itu kan, macam mana cerita tentang Juraij. Anda pernah dengar cerita tentang Juraij? Cerita Juraij ni tuan-tuan dalam hadis Bukhari. Jangan main-main. Cerita Juraij, satu pemuda Bani Israel. Dia main satu semangat, dia nak beribadat kepada Allah secara serius, secara intensif, secara ekstrim. Ni Juraij ni. So dia buat satu keputusan, tinggal semua, bawa diri pergi duduk dalam satu hutan rimba, buat satu kemah, buat satu pondok kecil, ibadat, semayang, doa, zikir, apa semua, beribadat kepada Allah. Mak mai cari, ya Juraij, ya Juraij. Dia dengar suara mak dia, aku duduk semayang menghadap Tuhan, ini mak aku, Tuhan besar belah mak aku, selamat dia semayang. Dia habis semayang, dia mai tengok, mak tak ada semayang lagi. Mak mai lagi, ya Juraij, ya Juraij. Mai kena time dia semayang juga, orang semayang tak berhenti. Dia kata orang tua ni kacau ni, aku duduk ibadat kat Tuhan ni yang buat mak aku, takkan aku nak pergi kat dia, aku kena jaga Tuhan dulu. Dia salah conclusion. Semayang sunat dengan menyahut panggilan mak. Menyahut panggilan mak ni wajib. Semayang tu sunat, kecuali kalau semayang tu fardu. Kalau dalam kes kita lah ni, kalau semayang sunat kena oleh bang, pergi kat mak dulu, pasti menyahut panggilan mak tu wajib. Dia buat macam tu. Mak sudah kecil hati. Mak sudah kata apa? Mak kata, ya Allah, alim sangat anak aku ni, sampai tak peduli ke aku. Mintalah ya Allah, sebelum dia mati, biar dia terfitnah. Sudah tak bagus kita jadi mak, jadi pak ni, jangan duk cakap macam tu. Jangan duk terlancang mulut, doa tak elok ke anak kita, marah macam mana pun, jangan doa tak baik kat mereka. Takut kok kena kita sebut tu bertepatan dengan time mustajab doa melingkup anak kita. Kalau melingkup budak tu, siapa yang susah? Kita yang susah. Juraij, apa jadi dekat dia? Terfitnah dia. Cerita Juraij ni dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Tajuk akan datang cerita tentang rahib Bani Israel ni yang bernama Barsisa. Yang kunun-kununnya Barsisa ni, dia ni terpedaya daripada asyik duk mengubah orang, asyik duk
jadi bomo, duk mengubat orang. Bila duk mengubat ni maklum saja lah tuan-tuan, ubat kenapa mengubat orang? Mengubat ni kadang-kadang penyakit ni duk tempat-tempat yang pelik-pelik. Jadi bila duk selak orang tengok, tentu tengok tadi dia main kacau lah. Tok Lebay ni pun sorban tongkai lah. Kan manusia tongkai lah sorban geduk, tengok pelik-pelik. Akhirnya terlanjur si Barsisa ni, terlanjur sampai mengandung perempuan ni. Jadi yang dia boleh terpedaya, yang sampai boleh terlanjur tu pasal apa? Ni ayat ni cerita. Kama sadi syaitan idh qala lil insan ukfur. Syaitan dia mai dekat manusia ni, apa bisikkan dia? Ukfur. Ang bantah Tuhan. Mana Tuhan kata tak boleh, Tuhan mau try. Itu sampai kita tuan-tuan, balik kepada cerita Nabi Adam dengan Hawa. Siapa punya angkara ni semua? Dia ni lah, syaitan ni lah. Pokok tu la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati. Apa dua-dua ni, jangan mendekati pokok ni. Dia main bisik dekat Hawa. Dia kata, hantar pasal apa Tuhan tak bagi dekat pokok tu? Kalau pergi kat pokok tu, makan buah dia memang cantik lah. Pasal tu Tuhan tak bagi. Dia saja nak tengok. Ya pun dengar. Akhirnya apa jadi? Dia hantar ke dunia. Memang ini kerja syaitan. Dia bisik. Kama salil syaitan idh qala lil ins ukfur. Dia bisik lawan Tuhan. Tuhan kata tak boleh hampir buat. Falamma kafara qala inni bari'un minka. Apabila kita pergi buat benda yang Tuhan tak bagi, kita dah jadi berdosa, kita dah sangkut. Syaitan kata apa? Inni bari. Aku tak sangkut. Ni hang yang saya hang yang pergi buat. Demikian hal jadi kepada Barsisa. Dia kata, apa kesudahan Barsisa? Bulan depan. Kan? Apa kesudahan? Tak ada apa? Bulan lagi satu. Cuti sekolah pula bulan depan. Jadi bulan April insyaAllah. Betul ya? Jadi insyaAllah bulan April. Jadi kepada siapa yang rasa tak sama, balik baca ni dulu. Ya, balik baca apa hal dengan Barsisa ni, apa cerita dia ni, apa jadi dekat dia. Cuma kita mai bulan 4 insyaAllah saya clearkan hal Barsisa ni. Adakah dia ni satu cerita yang bersumberkan hadis? Kalau hadis apa, kedudukan dia macam mana saja, kita kuatkan lagi apa pengetahuan kita tentang benda ni. Nah, wallahu alam. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي.